Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah jambu. Sebut saja warna ini, ia sudah melambangkan personaliti seorang wanita. Merah jambu atau pink color melambangkan feminism, romantis, kasih sayang, malah melalui psikologinya, ia juga melambangkan harapan untuk meraih kejayaan. Di luar ini sahaja, spa Pinky Dia sudah menarik perhatian ramai. Spa ini sesuai untuk wanita-wanita di luar sana yang begitu mementingkan kecantikan dalaman dan juga luaran. Nak tahu apa ada di dalam? Jom masuk bersama Mira. Hanya berkebun dari rumah, hasil tanamannya cukup menggalakkan. Sayur terung bukan hanya sedap dimakan, malah mengandungi khasiat yang baik untuk kesihatan. Menanam terung ni mudahlah. Matang dia dalam 40 hari daripada semai biji, lepas tu dia kebunga, dah geluasir. Hiasan ruang tamu yang minimalis bersama rona warna putih membangkitkan suasana harmoni di dalam rumah. Idea dan kreativiti yang boleh dicipta sendiri. Wanita 7S melambangkan kepribadian diri. Kisah-kisah tular yang berlaku pada masyarakat hari ini bukan sahaja sekadar hiburan, malah juga terselit informasi yang berguna untuk dijadikan panduan. Apakah paparan menarik minggu ini? Sama-sama kita saksikan. Media sosial boleh memberi pelbagai informasi. Jom saksikan antara klip video tular yang menarik minggu ini. Macam mana pilih? Jom, tak kisah kasih tunjuk Jangan buat macam ni Orang lain macam mana beli. Tenang je. Kita tekan kat sini. Yang muda tu lembut. Yang tua punya keras. Kalau pilih terung, kita mesti pilih warna. Yang muda mesti purple cantik. Kalau yang gelap-gelap hitam punya, yang ni suatu tak sedap. Kalau tomato, senang je. Yang merah, sedap dimakan. Nak masak pun boleh. Kita mesti nak elakkan yang kuning hijau ni. Kuning hijau ni, kalau kita makan, tak baik untuk badan kita tahu. Sharekan video ni kepada orang yang tersayang anda. Oh my God. Baby, work it. Yang, buat apa you? Lama sangat. Tak adalah tadi. Saya nak potong bawang, tapi saya tengah fikir tau. Macam mana nak potong bawang ni? Kalau tak nanti saya menangis tau. Senang je. Rendam dalam air je lah. Ya, betul juga. Okey. 1 hour later. Yang, buat apa you? Wah, tadi memang berkesan tu. Saya lepas rendam mata saya tak pedih tu. Bukan, saya cakap letak bawang dalam air dan potong. Halo, darling. Hai, Yang dengar anak. Ya, tengah makan. Darling kat mana ni? Akan shopping ni. Kau shopping? Kenapa? Yang, nampak beg ni memang cantik lah. Darling, tak payah. Saya dah ada beg. Dah suka ada. Dah tak mau. Bukanlah, ini saya nak beli untuk sendiri. Halo? Halo? Ayo, line tak bagus lagi. Apalah. Dek, yang ni apa? Tebingkan. Kalau penepel letak dekat sini, tebingkan cedera tak? Tak. Kalau letak macam ni? Dek, kan dah cedera? Jadi lain kali bila makan lollipop ke, makan sate ke, makan aiskrim ke, ingat tau, kena makan secara melintang. Bukan makan secara menegak. Habis makan, jangan letak batang-batang ni ke dalam mulut. Kalau tak sengaja, orang tertolak. Oh, macam ni loh, sudah cedera. Betul tak? Ingat tau, cepat-cepat share kepada rakan-rakan anda dan keluarga anda.
Moden namun masih mengekalkan kesopanan dalam bergaya. Jenama fashion Calacara semakin berani dengan rekaan yang lebih santai dengan identiti tersendiri. Hai, Assalamualaikum. Saya Wahida daripada Calacara. Hari ini saya akan tunjukkan pada anda semua koleksi casual terbaru daripada Calacara. Pemiliknya Nur Wahida Kamarudin, 32 tahun, menubuhkan butik Calacara ini pada tahun 2013. Dia tidak menyangka minatnya di dalam industri fashion menjadi karier utama dan sumber rezeki. Untuk koleksi terbaru Calacara, kita keluarkan puff blazer dan juga puff shirt. Macam kita tahu, customer kita semua tahulah, puff blazer kita memang best seller sebab kalau kita fabric yang kita gunakan mostly untuk blazer orang akan gunakan yang fabric tebal, tapi kita pilih fabric yang lebih ringan dan lebih nipis sesuai dengan kita punya iklim. Koleksi baju yang praktikal dan mudah digaikan menjadi keutamaan. Dengan menggunakan campuran fabrik polyblend iaitu kapas dan polyester, koleksi yang dihasilkan tidak panas dan lebih tahan lama. Untuk colour, kita datangkan dengan colour pastel dan juga colour basic. Maknanya colour tanah macam kita tahu basic macam hitam, nude, warna brown kan. Itu memang untuk orang yang kerja office memang akan pilih that colour. Okay, so untuk macam yang more to fashion, yang suka untuk street style punya casual style tu, kita akan pilih, kita sediakan orang option colour lah. Lilac. Sekarang tengah colour trend kan. Okay, and pink dan juga warna white. Untuk koleksi kali ini, kita cuba ketengahkan sesuatu yang untuk menampakkan wanita di sana lebih elegan daripada biasa. Kalau before ni kita tahu puff blazer lebih kepada yang biasa je kan. So kali ni kita keluarkan something yang puff, yang I rasa Calacara the first one yang keluarkan kat Malaysia puff blazer, yang local brand lah. Selain daripada puff blazer, kita juga ada puff shirt untuk wanita yang lebih gemakan gaya yang lebih elegan tapi dengan yang lebih santai lagi. Penataan gaya yang ringkas namun masih tampil menawan. Setiap rekaan casualnya memberi peluang kepada wanita untuk mencuba gaya yang lebih segar serta bersesuaian dengan padanan dan diri si pemakai. Untuk koleksi kali ini memang kita dah reka design khas untuk memang sesuai untuk both event. Maknanya satu untuk formal boleh, untuk informal pun boleh. If you guys nak something yang formal, boleh matchkan dengan something palazzo atau skirt. Harus berdepan dengan segala cabaran dalam bidang perniagaan, ia tidak sedikit pun melemahkan semangat usahawan muda ini untuk mengorak langkah ke hadapan. Bagi mengekalkan rekaan yang tampil kemas dan menarik, Wahida banyak membuat kajian fashion untuk menonjolkan gaya wanita moden masa kini. Seperti yang kita tahu, semasa pandemik ini memang terlalu banyak industri yang terjejas, termasuklah juga industri fashion. Tapi Alhamdulillah dengan sokongan daripada kami punya follower, regular customer, kami still dapat juga bertahan sehingga sekarang. Harapan saya, walaupun Calacara sudah bertapak selama 8 tahun, tapi saya tetap mengharap sokongan daripada anda di luar sana agar tetap menyokong Calacara. Calacara sentiasa menitik beratkan kualiti dalam setiap rekaan. Sebagai seorang pereka fashion, dia mengharapkan setiap koleksi casual maupun couture yang dihasilkan dapat memenuhi pasaran fashion tanah air. Hidangan yang ringkas namun mengandungi khasiat yang tinggi pasti menempati selera. Ramai dalam kalangan wanita berkerjaya memilih untuk menyajikan masakan yang lebih cepat dan mudah. Tahu lembut bersos tiram, menu air tangan sesuai untuk seisi keluarga. Hai semua, bersama saya Nurul Ain dalam segmen air tangan. Hari ini kita nak masak tahu lembut bersos tiram. Simple sangat. Macam tahu lembut ni kita just kukus saja dalam 10 hingga 15 minit macam tu, dan kita hanya prepare dia punya sos tiram je saja. Antara bahan yang diperlukan adalah tahu lembut, minyak masak, udang, cili padi, daun bawang, bawang putih dikisar, sos tiram dan kicap lemak manis. Masukkan tahu lembut ke dalam pengukus dan kukus selama 10 minit. Kemudian tumis bahan-bahan utama untuk membuat sos.
Okey, kita tumis dulu bawang putih ni. Sambil kita tumis ni, kita boleh masukkan udang. Selain menggunakan udang, hidangan ini juga boleh digantikan dengan isi ayam atau daging kisar mengikut cita rasa masing-masing. Udang dah masak. Kita masukkan sos je lah, sos tiram. Kecap lemak manis. Tahu lembut yang bersih macam ni lagi sedap lah sebab kita ada rencah kan udang. Biasa kan kosong kan. Kalau makan dengan tahu lembut, dia mesti macam muak sikit kan, tak ada bahan lain. So yang ni kita ada udang. Dan nak pedas sikit, kita tambahkan cili padi. Okey, masak kita dah siap. Kita tuang je atas tahu lembut dan dah siap. Simple kan? Korang kena cuba tau. Hiaskan hidangan dengan taburan daun bawang bagi membangkitkan selera. Hidangan tahu lembut bersos tiram ini boleh dijadikan resepi baru dalam sajian hidangan makan tengah hari anda. Sumber rezeki yang diperolehi hanya melalui sebidang tanah. Bidang pertanian sudah menjadi salah satu cabang kerjaya yang dapat memberi pendapatan lumayan. Justru ia mendorong Nurul Farhana Abdullah, 32 tahun dari Bandar Pusat Jengka Pahang, mengusahakan projek tanaman terung bersama-sama suaminya. Start ni daripada berkebun di rumah saja, suka-suka menanam. Lepas tu tengok dia punya hasil dia, cara pembajaan, jaga dia semua senang lah. Daripada sebab dia vertikasi dia dalam polybag, jadinya mudah nak jaga dia. Tak, jadinya rumput pun kurang, tak payah nak cabut-cabut rumput semua. Menanam terung ni mudah lah, senang dijaga, mudah semualah. Peluang pekerjaan yang terhad bukan alasan untuk memeluk tubuh dan tidak bekerja. Bab kata pepatah, di mana ada kemahuan di situ, pasti ada jalan, walau hanya dengan bercucuk tanam dan bergelar petani moden. Menanam ni seronok lah. Datang kebun dengan anak-anak, santai petang-petang, petik buah, potong daun, cabut-cabut rumput. Jadi seronok, happy. Matang dia dalam 40 hari. Daripada semai biji, 40 hari. Lepas tu dia kebunga, dah keluar hasil. Senanglah daripada penjagaan dia. Lebih manis lagi, pasangan suami isteri ini sudah 5 tahun bekerjasama dan mengusahakan pelbagai jenis tanaman, terutamanya tanaman berbuah seperti terung. Seakan memberi satu kepuasan apabila melihat tanamannya sering membuahkan hasil, biarpun terpaksa berada di bawah terik matahari dan melalui pelbagai dugaan. Dugaan dia macam-macam dugaan lah. Menanam ni ada buah kena kulat lah, kena mozek lah, jadinya buah ada buah kecil, jadinya kita pun akan berusaha untuk pulihkan buah tu balik. Suaminya Abdul Talib Mat Yusof, 54 tahun, adalah tulang belakang yang turut sama membantu. Kita tutup dengan plastik, 2 minggu baru buka. Selepas 2 minggu, anak benih terung yang disemai akan berputik dan kemudiannya dialihkan ke dalam polybag untuk proses tumbesaran. Rasa bersyukur, banggalah daripada hasil kita semai benih, jaga dia sampai dah berbunga, berbuah tu. Alhamdulillah lah, kira seronok lah. Hasil dia pun memang cantik lah, terbaik lah. Jual pun kira banyak lah sambutan dia.
Sistem penanaman terung secara vertigasi dapat membantu meningkatkan prestasi tanaman dan hasil buah. Lebih 2 tan hasil terung dapat diraih setiap bulan bagi memenuhi permintaan yang tinggi setiap hari. Dalam 10,000 polybag ni saya dapat dalam satu hari 500 kilo. Jadinya pasar raya Borong, pasar raya tapi seluruh jengka, pasar Borong Selayang. Alhamdulillah lah. Pernah merangkul anugerah inovasi dalam kategori pertanian pada tahun 2019, berjaya menyuntik semangat untuk terus memajukan diri di dalam sektor asas tani ini. Terung antara pilihan sayur-sayuran yang mengandungi khasiat kesihatan seperti kaya dengan antioksidan dan mudah untuk dimasak mengikut selera ramai. Terung ni mudah dimasak dan bermacam-macam hidangan boleh masak dia. Jadinya terung ni susah nak dapat di pasaran sebab dia terung mini. Dia bukan macam terung lain. Lepas tu masak dia pun macam-macam boleh masak lah. Pajeri, masak cili api, goreng, sambal. Memang sedap lah terung dia. Lazimnya Farhana akan memasak pelbagai menu kegemaran berasaskan terung seperti sambal terung berlada dan juga pajeri terung. Selain keenakan rasa bersama kandungan antioksidan yang tinggi, terung juga kaya dengan kalsium, mineral, serat dan pelbagai lagi kebaikan vitamin di dalamnya. Berkongsi rezeki dan ilmu pengetahuan di dalam bidang yang dipelopori ini sentiasa menjadi keutamaan. Dia ingin terus membantu masyarakat tempatan khususnya memanfaatkan ruang tanah yang sedia ada. Biarpun mengusahakan hanya pada keluasan tanah yang minimum, namun kepuasan memiliki hasil titik peluh sendiri adalah punca utama rezeki mereka sekeluarga. Di masa terluang, Farhana juga gemar menjamu sahabat-sahabat dengan masakan terung hasil dari kebunnya. Menikmati hidangan terung segar yang dimasak walaupun secara ringkas di kebun memberi satu kepuasan dan pengalaman yang berbeza. Pada kawan-kawan Hawa di luar sana, ini hobi-hobi kecil-kecil kalau nak mencuba boleh je. Bermula daripada bawah dulu, tanam kecil-kecil kat rumah. Kalau ada hasil yang tu baru kita perbesarkan balik. Besar-besar di rumah tu bolehlah berkebun. Hasil tuai terung tadi perlu diasingkan mengikut saiz dan grade yang berbeza-beza. Kemudian ia akan dibungkus mengikut permintaan pelanggan selain dihantar ke kedai-kedai runcit, restoran dan juga pasar raya kecil di sekitar Bandar Jengka. Impian saya ingin ada tanah sendiri. Sebab sekarang ni saya sewa, akan menanam di tanah sendirilah, insya-Allah. Tidak salah mencabar diri untuk melakukan sesuatu di luar kemahiran yang sedia ada. Hanya berbekalkan kesungguhan, ia dapat menjamin masa depan dan membantu meningkatkan ekonomi tempatan dan negara. Kreativiti menghasilkan daya imajinasi yang tinggi. Jom kita pelajari seni ini. Keterujaan setiap kali untuk meraihkan hari jadi pasti meriah jika diserikan dengan hiasan dan dekorasi yang menarik. Sama ada sambutan itu diadakan secara besar-besaran atau sederhana. Hiasan belon bersama kek dan keunikan manisan, ia tentu sahaja dapat menyerikan majlis. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton. Baik, saya Faizal daripada Event For You. Seperti yang anda ketahui, kami di Event For You menyediakan pelbagai dekorasi, terutamanya di hari lahir. Untuk kali ini kami menekankan atau mengetengahkan dessert. Jadi ini warna-warna belon yang kami sediakan lah. Ada pelbagai jenis belon dan warna. Perlukan alatan-alatan seperti electric pump. Kalau tak ada electric pump, boleh pakai pump tangan, glue gun, double side tape, gunting dan solder tape. Kami menggunakan balloon foil. Seperti macam ni lah. Untuk menambah seri, orang kata.
Isikan angin ke dalam belon mengikut ukuran saiz dan kesesuaiannya. Pastikan belon tidak terlalu besar supaya lebih tahan lama dan tidak mudah meletup. Baik, untuk dekorasi ni kami memerlukan teamwork lah untuk buat sesuatu dekorasi ni. Average untuk membuat suatu majlis, kita memerlukan 150 biji belon hingga 200 biji belon. Gunakan belon bersaiz panjang untuk mengikat belon di antara satu sama lain. Kemudian, gabungkan bersama dan ikat belon menjadi bentuk yang diinginkan. Proses ini mengambil masa 5 hingga 10 minit untuk disiapkan mengikut saiz gelong belon. Baik, di sini kita memerlukan ruang kosong, dinding yang kosong untuk kita dekorasikan kita punya belon lah. Jadi kat sini saya dah sediakan penyangkut Saya sediakan beberapa penyangkut untuk kita gantung kaki belon kita. Dari segi bentuk, design ni bentuk melintang. Bolehlah ikut kreativiti masing-masing. Ada yang buat bentuk U, boleh juga buat bentuk L. Gantung dengan kuat dan kemaskan kedudukan gelong belon supaya lebih stabil. Gunakan pita pelekat dua muka atau double-sided tape untuk melekatkan belon hiasan pelbagai bentuk di atas gelong belon tadi supaya kelihatan lebih menarik dan menonjol. Sekarang kita dah siapkan dia punya galon belon ni. Untuk naikkan lagi seri dia, kita perlukan belon kecil-kecil ni untuk pelbagaikan saiz lagi. Jadi untuk kita lekatkan belon kecil ni, kita menggunakan glue gun. Glue gun ni glue gun khas lah. Low temperature punya glue gun khas untuk belon lah. Jadi kalau glue gun biasa tu kalau kita gunakan, takut dia terlalu panas dan belon akan meletup. Okey, sekarang kita dah selesai kita punya belon dekorasi kita, galon belon. Lepas ni kita akan masukkan meja untuk cake cutting kita. Terpulang pada penonton di luar sana guna meja macam mana. Baik, siap sudah dekorasi belon daripada kami. Bila ada belon barulah majlis. Anak-anak pun jadi seronok bila kita laksanakan belon macam ni. Simple dan harap-harap mereka di luar sana dapat buat benda yang sama. Jadi boleh juga kita nak top upkan sedikit dessert untuk mengikut selera masing-masing lah. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada penonton-penonton di sana. Selamat mencuba. Selain memerlukan khidmat mereka yang arif, dekorasi sambutan hari lahir ini juga boleh dilakukan sendiri di rumah mengikut kreativiti dan cita rasa masing-masing. Kata-kata positif mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara negatif secara tidak langsung dapat mengurangkan tekanan dalam hidup kita. Sama ada stres disebabkan kerja ataupun rutin harian, sebenarnya kita memerlukan sokongan, dorongan dan motivasi daripada pelbagai sudut untuk mengelakkan kita daripada melakukan perkara-perkara tidak berfaedah. Tindakan adalah kunci kejayaan. Jika kehidupan membuatkan kita menangis, ingat ada ribuan kenangan indah membuatkan kita tersenyum. Indahkan solatmu, indahlah kehidupanmu. Saksikan saya dalam segmen Nur dengan topik-topik menarik minggu ini. Ilmu harus sentiasa digali. Sebagai seorang wanita, sama ada berkerjaya atau bergelar seorang suri rumah, segalanya memerlukan pengetahuan dan kemahiran untuk terus mengemudinya. Bersama Datuk Profesor Dr. Muhayya Muhammad dengan perkongsian Nur, Wanita 7S. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Prof. Muhayya dalam segmen Nur. Apakah tajuk kita? Wanita 7S. Wow, apakah Wanita 7S? Nanti saya kupas sebentar lagi. Mesti you all akan sangat berbahagia dengan topik ini. Tentu tak sabar kan apakah Wanita 7S? Dia ada 7S. Yang pertama, Wanita 7S akan membahagiakan sebab ada sifat syukur. So bangun pagi kita syukur, doakan apa Allah beri pada kita, bersyukur. Yang kedua, kita sayang semua orang tanpa syarat. Bayangkan kita bangun, kita doakan pada semua orang apa kita nak untuk kita. Kita nak sihat, nak tenang, nak bahagia, suami sayang, semua kita doakan untuk orang tanpa orang tu tahu. Insya-Allah malaikat mendoakan kita. Dan yang ketiga, kita tahu kalau pergi mana-mana pun, semula kehidupan tentu ada cabaran. Bersedia untuk sabar. Okay.
Yang keempat, ini penting wanita sekalian, saya pun sama. Kita kena sedar diri. Apa dia? Lihat diri, bukan sedar orang. Orang sedar diri ni cari ilmu, orang sedar orang cari berita. Jadi tak nak follow-follow dan tengok berita-berita, tapi cari ilmu. Dan yang kelima, sucikan hati. Sebab kualiti hidup kita bergantung pada kualiti hati kita. Macam mana sucikan hati? Kita banyak taubat, banyak minta maaf pada orang dan maafkan semua orang sebelum kita tidur. Dan setiap kali kita berjumpa orang nak berpisah, bermaaf-maafan. Dan yang keenam, sangat penting menarik rezeki, sedekah. Sedekah ni dengan senyuman, kata-kata yang baik, nasihat, doa dan tentunya usaha dan wang ringgit. Dan yang ketujuh, ini kualiti hidup kita juga akan bertambah baik kalau menjaga dan membina silaturrahim. Bayangkan wanita sekalian, jadikan ni checklist you all. Ambil 7S, tulis bangun pagi tengok, saya dah buat ke belum? Dah syukur ke belum? Sebab kalau saya bersyukur, saya gembira. Dah sayang orang ke belum? Boleh, kalau saya sayang, orang sayang saya. Dah sabar ke belum? Saya akan tenang dan redha. Dah sedar diri ke belum? Dah cari ilmu ke belum? Satu hari sekurang-kurang 1 jam dengan ilmu. Dan yang kelima, hati saya bersih tak? Nak tahu hati bersih? Tengok tenang tak jiwa saya? Suka tak tengok orang bahagia? Apakah saya bahagia melihat orang bahagia? Dan yang keenam, kita banyak sedekah atau tidak? Dan yang ketujuh, tengok ada tak kita sayang semua orang? Dan ada tak orang yang kita tak suka nak jumpa dia? Kalau kita tentukan semua ini 7S, jadikan checklist, insya-Allah. Ladies out there, you all awet muda, you all sihat, rezeki murah, suami sayang, anak baik, insya-Allah. Kita terus menuju ke arah wanita solehah. Wanita solehah ialah harta yang paling bernilai, lebih daripada dunia dan seluruh isinya. Apa kata? Jadikan KPI kita, tujuan hidup kita menjadi wanita solehah yang dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, saya terjumpa daripada buku ini yang ditulis beberapa tahun yang lalu dan caption yang dikatakan oleh suami saya sendiri, dia kata apa? Ketika hendak tidur, isteri saya mesti memohon maaf kepada saya. Subhanallah. Ini yang saya kata. Kalau kita dalam jiwa yang sentiasa melakukan 7S, kita senang membersihkan hati kita dengan kita meminta maaf, memaafkan orang dan juga bertaubat. Para wanita sekalian, yakinlah. Jalan pertama menuju Allah ialah taubat. Dan tahu tak apa penjemput rezeki? Taubat. Bersihkan jiwa, bersihkan hati, bahagiakan diri kita dan bahagiakan orang lain. Semoga dengan perkongsian ini, kualiti hidup anda bertambah, dunia akhirat, segala tekanan, segala stres hilang, hancur, lenyap dan anda menjadi wanita yang baru pada tahun ini. Jumpa lagi bersama saya, Prof. Muhaya dalam segmen Nur. Assalamualaikum. Semoga wanita 7S menjadi amalan dalam mencari kebahagiaan diri dan keluarga. Apakah yang menarik dalam segmen dekorasi minggu ini? Hiasan selain gubah yang menarik bukan sahaja dapat menaikkan seri kediaman, malah juga dapat memberikan persekitaran yang harmoni. Seperti spa ini, warna merah jambu melambangkan identiti seorang wanita yang manis dan juga lemah lembut. Warna ini juga memberikan aura yang berbeza setiap kali melangkah masuk. Hiasan ruang tamu adalah satu aspek penting menata hias ruang kediaman. Pemilihan perabot serta susun atur yang bersesuaian menjadikan ruang lebih luas dan selesa. Hai, saya Kim daripada Kim Azni Interiors. So hari ini saya ingin bawa penonton semua untuk melihat kediaman berkonsepkan tradisional minimalis di rumah ini. Jom. Selain mengambil kira keluasan ruang, pemilihan warna dan bentuk perabot juga turut diambil kira. Inilah ruang berkeluasan 300 kaki persegi yang direka khas untuk menyambut tetamu yang berkonsepkan tradisional minimalis. Penggunaan perabot-perabot lama yang telah diubah suai dapat memberikan ilustrasi ruang tamu yang lebih unik bersama elemen klasik. Ia juga dapat menaikkan seri sesuatu ruang atau sudut kediaman tanpa memerlukan modal yang besar.
Penggunaan perabot klasik bermotifkan ukiran kayu menguatkan lagi konsep pada ruang ini. Dekorasi pokok bunga hiasan seakan menjadi trend semasa kebanyakan pemilik kediaman. Namun, saiz dan kuantiti perlu dititik beratkan agar serasi dengan konsep yang diinginkan. Minimalism tu lebih kepada cara macam mana you susun atur ruang you. Bukan dari segi pemilihan colour, bukan dari segi pemilihan fabric, sebab bila kita cakap pasal minimalism, dia lebih kepada berapa banyak you letak dekat dalam satu ruang. Dalam konsep interior design, dia ada satu konsep nama dia layering. Layering tu dia boleh jadi terlalu cluttered, dia boleh jadi minimalism. So, cara you susun atur ruang tu sebenarnya menentukan sama ada satu ruang tu adalah minimalism ataupun tidak. Penggunaan cermin juga amat penting untuk mendekorasi sesuatu ruang. Bagi saya, untuk ruang ini, saya memilih cermin yang tanpa bingkai untuk menepati konsep minimalis. Tapi bagi para penonton yang ingin kelainan daripada cermin mereka, mereka juga boleh memilih cermin berbingkai seperti ini, tetapi masih mengekalkan konsep minimalis kepada objek tersebut. Bukan seperti ini, kerana ini sebenarnya agak berlebihan untuk minimalism. Penggunaan bingkai atau hiasan dinding juga penting bagi mengelakkan ruang kelihatan suram dan kosong. Hiasan dinding yang diperbuat daripada kain baldu ini direka khas kepada pemilik untuk memberi kelebihan kepada mereka berinspirasi seni melalui sentuhan. Meletakkan bingkai pada karya seni atau foto ahli keluarga dapat menambah sentuhan peribadi, namun perlu berhati-hati agar tidak kelihatan berlebih-lebihan. Bingkai gambar ni pun sebenarnya ada cara dia untuk bagi dia nampak tak minimal atau minimalism. Gambar tu sepatutnya sebesar-besar frame tu, tanpa ada border or anything apa kan. Tu bila come to minimalism, you boleh ada as big frame as you nak, tapi artwork tu just kecil je dekat tengah-tengah tu. Pemandangan gambar ke apa semua kan. So that's how you play with the frame. Selain susuk atau perabot yang tidak terlalu sarat, pemilihan warna pada dinding juga perlu dipertimbangkan. Setiap warna mewakili maksud dan fungsi tersendiri. Kita nak buat satu ruang minimalism, kita boleh guna any colour yang kita nak sebenarnya. Tapi obviously lah, jangan bagi dia terlalu shocking. Colour ni dia terlalu personal sebenarnya. Untuk kita cakap colour merah ni sebenarnya tak aman untuk seseorang. Oh, beige aman, tenang. Setengah orang dia tak suka beige. Setengah orang dia rasa benda tu sangat boring. So, tengok dari situ kita boleh tahu yang sebenarnya lain orang lain dia punya penerimaan colour. Dia pilihan peribadi. Saya memilih minimalis kerana lifestyle saya yang sentiasa sibuk. Saya bekerja dan hujung minggu adalah saya melawat anak-anak saya ke asrama. So saya tak ada pembantu dan ini sangat orang kata very practical untuk mempercepatkan kerja-kerja pembersihan dan mengemas rumah lah. Kesibukan diri dengan rutin harian sebagai seorang isteri serta ibu kepada 3 orang cahaya mata ini membuatkan pemiliknya memilih rekaan dalaman yang lebih ringkas. Saya menggunakan perabot yang lama sebab suami saya pun dia tak suka yang crowded dan dia bila balik daripada office dia nak suasana yang tenang. So kami telah memilih colour yang orang kata very neutral colour. Diharap perkongsian sebentar tadi dapat memberi inspirasi dan idea kepada para penonton untuk menghias kediaman berkonsepkan minimalis anda. Semoga bermanfaat. Setiap orang mungkin mempunyai minat dan selera yang berbeza-beza dalam sesuatu idea. Apa yang penting, ia dapat membangkitkan suasana yang damai, dapat berehat dan bersantai. Mencari lokasi sesuai untuk seisi keluarga, pastinya pilihan makanan menjadi keutamaan. Minggu ini, Nona membawa penonton setia Nona ke sebuah ruang makan yang cukup istimewa dan popular dengan sajian manisan dan hidangan utamanya. Nak tahu di mana dan apakah yang menjadi pilihan? Jom kita saksikan.
Sudah menjadi rutin setiap hujung minggu untuk menghabiskan masa bersama-sama yang tersayang. Relax sekejap di Coffee Brew Cafe, ilham seorang doktor perubatan dalam kecintaannya menghirup secangkir kopi bersama sepotong kek. First, I'm a coffee lover. Jadi saya berkonsepkan coffee shop. Tapi juga kita sebagai Malaysian, kita lebih mementingkan makanan juga. Bila kita lepak, kita nak makan. So, I gabungkan semua sekali. We have a coffee, special coffee, dan juga kita ada Malaysian and Western food. So it's a fusion concept. Kafe yang terletak di Bandar Pemaisuri Ceras Kuala Lumpur menggunakan biji kopi yang premium dan berkualiti tinggi. Bagi pencinta kopi khususnya, variasi manisan dan pilihan minuman boleh didapati di sini selain ruang kafe yang santai dan selesa. Currently, we are using the Victorian coffee. So, as a coffee lover, I survey a lot. I think about the whole Malaysia, I've tasted. I think almost about 80% of the coffee available in the world. And saya pilih yang coffee yang saya pakai adalah coffee premium 100% Arabica from the Italy. And from this coffee pun kita ada dua jenis daripada Italian ni. Ada yang campur Robusta dan ada yang 100% Arabica. And we offer both of this dekat cafe sini. Selain hidangan pencuci mulut, seleksi makanan barat dan tempatan juga disediakan. Menikmati hidangan bertaraf antarabangsa dengan sentuhan daripada chef berpengalaman menyuntik rasa mewah seolah-olah berada di sebuah restoran fine dining. Kita punya daripada segi menu memang kita fit to all age lah, daripada umur kecil sehingga ke orang tua, sesuai daripada segi pemakanan. So sesuai untuk family, dan daripada yang keduanya daripada kita punya konsep interior design kita pun memang sesuai untuk ahli keluarga. Kita ada family punya sitting dan lebih santai. Melihat kepada setiap menu yang dihasilkan, siapa sangka kerjaya profesional yang diceburi membantu mengembangkan minatnya di dalam pengurusan makanan dan kafe. Daripada seorang doktor, kini Dr. Faizal juga merupakan seorang pengusaha kafe. Yang pertama sekali kena ada minat. So bila kita ada minat, jangan katakan busy. Apa-apa obstacle pun kita boleh hadapi. So daripada segi pengurusan masa, kalau daripada saya, waktu bekerja memang kita fully committed to the work, dan bila waktu business, committed to the business. So kalau rasa busy, kita allocate masa kita untuk berehat. Kalau 2 jam sehari, fokuskan masa itu untuk berehat sahaja. When we work, kita betul-betul committed. So that's the concept, dan saya advisekan kepada semua yang luar sana nak menceburi bidang business, walaupun you are a government servant. So pastikan allocate time, bila masa tu kita guna dengan sepenuhnya. Sepahit kopi, semanis gula. Keenakan rasa setiap minuman dan makanan yang disajikan pasti dapat membuka selera. Lebih istimewa lagi, ruangan kafe seperti ini dapat membantu merehatkan minda dan melepaskan tekanan. If you can dream it, you can do it. Seperti pemilik spa ini, impiannya untuk memiliki spa dan salon kecantikan direalisasikan dengan usaha dan semangat yang tidak pernah henti. Mira doakan semoga usahawan muda ini terus berjaya dalam pelbagai cabang bidang yang diceburi. Terima kasih kami ucapkan kepada Pinky Dia Spa kerana sudi menerima kunjungan kami. Bagi wanita-wanita di luar sana yang ingin melakukan rawatan kecantikan, bolehlah singgah ke sini. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami TV3 Nona. Jika anda mempunyai sebarang pendapat, komen ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Mira Fuzah. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga.